Salam sejahtera kepada semua. Swadikap. Saudara pengacara majlis, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang meninggalkan majlis kita, ada program yang lain, seluruh pimpinan dalam Pakatan Harapan, calon-calon kita, Kak Jah, Wan Jo, Dr. Faidah, Hafidah, selalu di bibir namamu. Seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita berceramah dalam suasana hujan lebat. Semalam di Kota Raja berlaku banjir dan lebih 100 orang dipindahkan. Malam ini Menteri Besar melawat mangsa banjir yang dipindahkan di Kota Raja. Kita lihat hari-hari hujan makin hari makin lebat. Masa inilah puak-puak penyamun mengisytiharkan pilihan raya. Hadirin sekalian, kita telah berbincang dengan Perdana Menteri Ismail Sabri, tanda tangan MOU, yaitu kita tak kacau kerajaan dia sampailah bulan Julai akan datang. Beberapa syarat kita bincang bersama. Buat akta lompat parti, pindah perlembagaan soal MA63 supaya wilayah Sabah, Sarawak, Semenanjung berada sama taraf. Untuk belanja kesihatan lawan COVID kita bincang bersama, diluluskan bersama. Kemudian kamu jadilah Perdana Menteri sampai Julai tahun depan. Hadirin sekalian, kita tahu Zahid Hamidi sedang menghadapi kes mahkamah. Satu dibebaskan, yang satu lagi dia dipanggil membela diri. Bila kita di mahkamah, dia panggil saja untuk bela diri, sebenarnya kita berada keadaan 50-50. Saya sendiri banyak kes mahkamah, selalunya menang. Ada kes yang kita kalah, yaitu kes saya, SPR saman saya. Bila bicara berjalan, akhirnya hakim buat keputusan, kena masuk membela diri. Saya tanya peguam saya Hanifah Maidin, bagaimana bila membela diri ini? Dia kata 50-50 Bang Mat. Akhirnya hakim membuat keputusan saya bersalah. Saya kena denda lebih 200,000. Kita buat fundraising, kita panggil kawan-kawan derma, 3-4 hari dapat selesai bayaran itu. Kita tahu Zahid Hamidi, kes yang kedua hal yayasan akal budi ke apa tahu? Dia hukumannya akan dibuat lebih kurang bulan Februari. Kalau dia dapati salah, dia tak boleh bertanding lagi. Katanya 2 Presiden UMNO dah tak boleh bertanding, Najib dan Zahid Hamidi. Oleh itu, dia paksakan supaya pilihan raya dibuat walaupun musim hujan. Saya kata takkanlah orang nak pergi mengundi nanti berenang, mereka tak peduli. Sebab kita dipaksakan terlibat dalam pilihan raya ini kerana nak menyelamatkan Zahid Hamidi Seko. Apa ni? Rakyat dipermainkan sebegitu rupa. Kemudian pula Ismail Sabri ini ketua eksekutif, dia Perdana Menteri. Dia hantar surat kepada yang di Pertuan Agong. Betul lah, Perdana Menteri memanglah berhubung dengan yang di Pertuan Agong. Nak bubar parlimen kah tak bubarkah, hak Perdana Menteri. Tapi ada lagi 12 ekor menteri hantar surat kepada yang di Pertuan Agong, yaitu menteri daripada PAS, menteri daripada Bersatu. Puak-puak kianat ni dia kejar, dia akan kianat saja. Mereka mengkhianati Ismail Sabri. Ismail Sabri bukan dijatuhkan oleh kita, tapi dikhianati oleh kawan-kawan kabinet dia.
hantar surat asing kepada Yang di-Pertuan Agong. Menyebabkan hadirin sekalian, dalam suasana begitu Ismail Sabri tertekan dan terpaksa bubar parlimen. Diumumkan belanjawan negara 7 Oktober. Itu bukan belanjawan negara, itu sembang kedai kopi. Paham tak? Belanjawan negara mesti dibahas dan dilulus. Kami kena bahas setiap kementerian. Tiap kementerian kami kena undi untuk lulus. Speaker akan kata, yang setuju kata setuju, yang tidak kata tidak. Setiap kementerian. Barulah uang itu boleh dibelanjakan. Tapi bentang 7 bulan, tak sidang, radio TV, duk terang belanjawan itu. Mereka tipu rakyat seluruh Malaysia. Hari bentang belanjawan tu saya tengok muka Mek Sabri jadi muka 4 segi. Dan dia senyum pun tak jadi, gelak pun tak jadi. Karena dia tahu dia dipaksa bubar parlimen dan 10 hari bulan parlimen dibubarkan. Mau tak mau bila bubar parlimen, kita kena sertai pilihan raya. Lihat pula, sesama mereka, sepatutnya bila bubar parlimen, bubarlah Dewan Undangan Negeri yang sama-sama memerintah, yaitu Kedah, Terengganu dan Kelantan. Tapi mereka tak ikut UMNO, tak ikut Mek Sabri. Ketiga-tiga negeri ini tak bubar. Kita tak bubar tak apalah, yaitu yaitu Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan di bawah Pakatan Harapan. Tapi sama-sama bawah UMNO, sama-sama bawah PAS yang menjadi kawan, mereka berpecah. Hadirin sekalian, dalam sejarah pilihan raya, saya menyertai pilihan raya sejak tahun 82. Pertama, parti PAS minta saya lawan Daulah Badawi. Tentulah kalah. Kali yang kedua, parti minta saya lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tadi itu, tentulah kalah. Kali ketiga dibawa ke Kelantan bertanding di Nilampuri. Mana lawan Anwar Musa. Dan tadi saya jumpa Anwar Musa dalam satu penerbangan. Banyaklah kami sembang hal politik. Kita begitulah. Kita jumpa musuh politik, kita bersembang. Bukan kita jumpa maki. Hadirin sekalian, saya nak sebut di sini, setiap kali pilihan raya kita hadapi pasukan UMNO yang padu. Walaupun bercerai menjadi 46, UMNO tetap padu. Walaupun sebahagiannya jadi 46. Tapi inilah pilihan raya kali ini, UMNO lawan kita paling tidak padu. Pecah. Kita lihat setengah kawasan 4 hari tak naik bendera lagi. Tak naik lagi. Saya kata apa hal ni? Tak berkempen tempat mereka, semua pakai pergi turun membantu Khairi Jamaluddin. Khairi pun terasa, aku kah Perdana Menteri ni? Kemudian Mak Hassan bila kata, jangan potong aku. Mahyudin kata, aku. Semua tu bertelaga sebab mereka nak serah kepada kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tengok, bukan bertaraf kampung, bertaraf menteri. Syahidan Kasim, dia dah jadi wakil rakyat, aku tak silap saya 6 penggal. Biasa jadi menteri besar Perlis, biasa jadi menteri di zaman Najib, biasa jadi menteri bila Mek Sabri naik pula menteri wilayah. Tak dapat jadi calon, terbang pergi Terengganu, cium tangan Ustaz Hadi untuk jadi calon arau mewakili Perikatan Nasional. Itu hak UMNO. Ni PAS pula. Waduh, parti lama aku. Kami dulu, kita mau bersama dengan Keadilan dan DAP. Tahaluf Asiasi. Ia diasaskan di atas pandangan-pandangan yang diberi oleh ulama, termasuklah Tun Gani Aziz, Ustaz Fadzil Noh dan Ustaz Hadi sendiri.
Berjalanlah tahaluf ini. Pilihan raya 2008 itulah pertama kali kita menang 5 negeri. Kelantan, Kedah, Perak, Selangor, Pulau Pinang. Kemudian kita teruskan tahaluf siasi ini 2013. Kita hilang 2 buah negeri tapi 3 negeri kita kekal. Kita nafikan 2/3 majoriti di parlimen. UMNO tengok. Kalau pakatan ini berterusan, mereka akan kalah pilihan raya akan datang. Oleh itu UMNO sanggup berbelanja berjuta ringgit memecahkan PAS. Inilah yang dituduh oleh Claire daripada England. Kononnya PAS dapat 90 juta. Saya tak tahu betul atau tidak. Tapi ini Abdul mengaku memang kita dapat duit daripada UMNO. Kemudian Ustaz Hadi kata kita saman Claire. Samanlah Claire. Bila sampai ke pangkat perbicaraan, Claire orang putih perempuan ni kata dia akan dedahkan bagaimana UMNO beri duit pada PAS. Ustaz Hadi pun guna peguam dia, tarik balik kes, bayar kepada Claire 1.4 juta. Tak pernah berlaku dalam dunia, kita tarik balik kes, kita bayar kepada orang yang kita nak lawan. Katanya Ustaz Hadi rasuah Claire untuk tarik balik kes. Betul ke tak? Bercakap kita anti rasuah. Bukan rasuah, risuah. Tapi dia bayar pada Claire 1.4 million supaya kes tidak diteruskan. Kalau kamu benar, lawanlah. Hadirin sekalian. Kemudian kita lihat berpecahlah akhirnya PAS berpisah daripada DAP hari muktamar di Kuala Selangor. Beberapa bulan kemudian berpisah pula dengan keadilan. Kami yang nak mempertahankan terus berkawan dengan DAP dan keadilan dianggap munafik haraki. Siapa yang sebut itu? Setiausaha Majlis Syura. Dalam PAS ni daripada cawangan, kawasan, negeri, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan Ulama, Jawatan Kuasa Agung, atas sekali itu Majlis Syura. Saya tak layak dulu dalam Majlis Syura. Saya tak ada kelulusan tinggi dalam agama. Saya tak layak. Kalau Ustaz Ridwan, Ustaz Ibrahim mungkin. Saya tak layak. Disitulah mereka mengatakan kumpulan kami ini Edorgan, Jebon, munafik haraki. Tiba-tiba Setiausaha Majlis Syura Ulama, badan yang paling tinggi dalam PAS, paling tinggi, tak dapat jadi calon PAS, jadi calon UMNO. Siapa nak percaya lagi pada ulama-ulama ni? Kamu percaya? Dulu dia gelar kami munafik haraki kerana nak berbaik dengan keadilan dan DAP yang telah pun kita berkawan dalam 2 pilihan raya. Sekarang dia tak dapat jadi calon PAS, calon bebas tak apa lagi, calon UMNO. Artinya sekarang ini UMNO pun hancur, PAS pun hancur. Betul? Sebab inilah kerja mereka hukum orang. Tengok apa jadi. Saya keras macam mana pun nak hukum orang, saya tak berani. Sebab kita bimbang, sebelum kita mati dia patah balik pada kita. Itu kita kena jaga benda ni. Orang ni munafik haraki, orang ni semua, akhirnya dia jadi apa? Jadi calon UMNO. Yang dulu ni di Terengganu tu, habislah masjid 2 Kenuri tak boleh pergi, cerai laki bini pun ada kanapati. Sekarang jadi calon UMNO. Hadirin sekalian, kita lihat negara barat yang selalu kita sebut dalam convention parti kita, Syed Rashid Redha, ya, yang dia kata aku pergi ke Eropah, aku melihat Islam di sana, aku balik ke negeriku, aku melihat orang Islam, Islamnya tak ada. Tengok perangai orang-orang Eropah yang kita duk hentam mereka tu. Boris Johnson, tengah MCO dia buat parti di pejabat dia.
Maka dibuktikan dia langgar MCO. Bila dia langgar MCO, orang kata letak jawatan, dia masuk parlimen, dia memohon maaf. Saya buat salah, saya buat silap, maafkan saya. Parti dia kata no, you must resign. Akhirnya Boris Johnson letak jawatan. Kita menteri langgar MCO, ada pula hujah, dia burung hut. Ini cara kita berhujah. Bila orang besar ada dalil, orang kecil kena denda 1,000. Orang besar hut. Orang kita ni jadi good. Inilah cara hadirin kita berpolitik di Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, kita tadi dah tengok dah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang tu cerita kelayakan dia. Dia di Bangsa Bersatu terkenal, di Bank Dunia terkenal, di UNESCO terkenal, di negara Arab terkenal, di Turki terkenal. Bolehkah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Dah. Terkenal tak cukup. Pada 21 hari bulan, Pakatan Harapan mesti dapat 112 kerusi. Baru Anwar layak. Faham ke tak? Layak Pekalan Cepa kalah. Layak Kota Baru kalah. Layak Pasir Mas kalah. Layak Tumpat kalah. Tak layaklah Datuk Seri Anwar. Layaknya pada 19 hari bulan pukul 12 malam, Pekalan Cepa Pakatan Harapan menang. Kota Baru Pakatan Harapan menang. Tumpat Pakatan Harapan menang. Tanah Merah Pakatan Harapan menang. Bila kita sebut itu semua, cukup 112. Besok 20 hari bulan, motor besar datang rumah Anwar dengan kereta yang lampu biru di atas. Masa macam mereka mari ambil aku jadi Menteri Pertahanan dulu. Saya kata apa ni depan rumah, lagi kereta begini ya, dengan 8 orang bodyguard. Rupanya main ambil Menteri Pertahanan. Aku mana biasa benda-benda begitu. Kawat pun mengengkang ni. Masa nak periksa pembarisan itu. Jadi pada 20 hari bulan, datang motor besar, kereta lampu biru itu, ambil Anwar Ibrahim. Bawa ke mana? Bawa ke Istana Negara. Pukul 10 pagi akan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tepuk-tepuk lah, Pekalan Cepa kena menang. Kota Baru kena menang, boleh ke tak? Dia tepuk seronok gitu, bakal Perdana Menteri lah kawan tu sampai bila-bila. Mai Sabri tu, hamba ingat layak kan jadi PM? Kalau dia berjalan tengah pekan New York, orang yang lihat macam awang liku mana dia tu. Nobody knows him. Orang tak kenal dia. Tapi bila dia cukup bilang, dia dapat jadi Perdana Menteri. Soal cakap bahasa Malaysia, bahasa apa di sidang antarabangsa tak ada masalah. Tapi dia cukup bilang, orang sokong dia, Perdana Menteri lah. Kita kata Anwar layak. Mesti dapat 112 kerusi paling kurang. Tu yang saya tinggal kawasan tu. Orang kawasan dah mula marah. Tunjuk muka semalam, malam ni ada sini pula. Malam esok ada Terengganu. Kemudian lepas tu 2 hari nak pergi Sabah. Sabah pun sekarang ni bangun cukup baik. Sebab kita nak 112. Tolonglah hadirin sekalian, selamatkanlah negara kita. Tolong. Bang Mat merayu sungguh-sungguh ni. Negara kita ni bocor terlalu teruk. Setahun lebih kurang 60 bilion bocor. Leakage. Saya ni tak percaya cerita-cerita ni. Dulunya, bila Dr. Jomo Sundram, Dr. Rais Hussein mengatakan soal kebocoran, saya tak percaya. Tapi bila kita diberi peluang berkuasa, mesyuarat kabinet, yang pertama atau yang kedua mesyuarat, saya cadangkan tubuh jawatan kuasa siasatan. Kabinet pun bersetuju lantik Tan Sri Amrin Buang, seorang profesional ketua audit negara, orang yang hebat, profesional dalam audit. Kau lantik aku, audit aku tak kerti apa.
Saham dibuka dalam keadaan bercampur-campur, ditutup keadaan lega. Saham untung mengatasi rugi. Apa pun kita tak tahu. Tapi orang audit dia tahu. Dia dengar, dia tahu masalah ekonomi. Siasatlah. Sebab Kementerian Pertahanan menjadi banyak kerenah yang kita dengar sebelum itu. Soal kapal, Al-Tantuya dibunuh, macam-macam lagi. Buatlah siasatan. Lepas 2-3 bulan, saya tanya Tan Sri Amrin Buang, apa dapatan Tan Sri terhadap Kementerian Pertahanan? Dia kata tanah Kementerian Pertahanan diubah ataupun ditukar dengan tanah luar bandar, land swap atau apa-apa projek, kerajaan rugi 500 juta. Saya umum dalam parlimen, kerajaan rugi 500 juta. Satu. Sampai bulan 5 2019, patutnya kapal yang pertama dah sampai, kapal LCS. Tak sampai. Tak siap. Saya pun naik helikopter. Daripada Kuala Lumpur terbang pergi Lumut. Pergi tengok semua besi telah dipotong. 6 kapal telah dipotong. Saya tanya Tan Sri Amrin Buang, bila akan siap? Confirm tak siap tahun ni. Saya kata kenapa tak siap? Duit digunakan untuk buat benda lain, bukan hanya buat kapal. 400 juta dibayar tak ada kena mengena dengan buat kapal. Dengar tentera yang ada sini malam ni, dengar. Bagaimana pasukan keselamatan dipermainkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Kalau duit tentera boleh mereka curi, duit tuan-tuan yang lain tu kecil je. Kemudian tentera laut Datuk Aziz Cadang meriam jenis ini. Ada nama jenis tu, kalau sekali bawa yang bertulis bolehlah. Tiba-tiba ada orang ubah suruh buat yang lain. Itu saja juga berpuluh juta pula kerajaan rugi. Lihat, bila kapal tu nak siap, kena tambah 3 bilion lagi. 9 bilion tambah 3, barangkali 12 bilion. Bila siap? 2026. Siap atau tidak 2026? Tak tahu. Yang buat di negeri China, siap ikut jadual. Isteri saya pergi meresmikan satu kapal. Itu kapal yang sedang ronda di Sabah Sarawak sekarang ni. Salah satunya nama isteri saya ada di situ. Sebab isteri Menteri Pertahanan. Tapi yang dibuat di Lumut, tah bila akan siap? Pasal apa? Ada pihak yang curi duit binaan kapal. Itu satu. Datang kebelah duit Angkatan Tentera, LTAT. Dilabur 555 juta untuk kamera AES. Syarikat yang paling tak guna. Sah akan rugi. Duit Angkatan Tentera akan hilang. Bersama dengan CEO LTAT, kami pergi jumpa Menteri Pengangkutan, tolong bayar balik 555 juta kepada LTAT. Siapa pemegang saham dalam tabung Angkatan Tentera? Askar. Bekas askar. Kaum apa? Melayu. Siapa selamatkan tabung ini? Cina KPDAP, komunis. Iaitu Anthony Loke. Dia kata okey, kita setuju. Beri semula 555 juta. Selamatkan lembaga tabung Angkatan Tentera. Ini hadirin sekalian bocor sebegitu rupa. Kemudian saya duduk tengok. Saya baca file. Rupanya ada dipanggil satu badan yang dipanggil Jawatan Kuasa Veteran Negara. Pengurusinya Menteri Pertahanan. Namanya mana? 3,000. Karena pengurusi itu dibayar 3,000 tambahan. Saya buka file, saya tanya pegawai, 6 tahun sekali pun Hishamuddin tak buat mesyuarat. Saya pun panggil veteran, bincang, akhirnya dapatlah keputusan, iaitu kerajaan dalam keadaan kesaksakan wang waktu itu, berilah RM500 one off kepada veteran-veteran tentera. Ingat tak 500 itu? Kepada mereka yang dapat, yang ada pingat jasa Malaysia. Saya datang di Kelantan dan kita beri pingat itu. Dan duit RM500. Yang datang tu gigi pun tinggal setengah dah. Tua-tua.
tapi kita beri penghargaan kepada mereka. Saya tak puas hati lagi perjalanan dalam Angkatan Tentera, rumah-rumah tentera, rumah-rumah polis, pasukan keselamatan masih lagi berada dalam keadaan usang. Bila tanya mana duit, duit tak ada. Kenapa duit tak ada? Sakau yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tadi. Lihat contoh hidup, bukan contoh fantasi. Contoh yang tepat dan berlaku. Banyak, tapi yang ini yang kita boleh sebut. Orang tak boleh saman kita. Projek solar di Sarawak, 1,200 juta untuk beri elektrik dan sebagainya kepada sekolah-sekolah kawasan pendalaman. Buat solar. Rosmah curi 180 juta. 180 juta ni kamu kerja boleh dapat di Kelantan ni. Orang Kelantan kalau dia kerja di luar, dia jadi jutawan di Kuala Lumpur. Kalau dekat Kota Baru ni, nak impun 100 juta memang sukar sekali. 180 juta, dia didakwa, didapati salah dan didenda 900 juta lebih, hampir 1 bilion kerana curi 180 juta. Anwar dia tahu dia Menteri Keuangan. Bagaimana mereka ni buat duit. Saya tahu saya menteri, gaji banyak mana. Tapi bila saya ukur seorang menteri bicara di mahkamah, dia mengaku dia ada duit dalam bank 900 juta. Ada seorang menteri lagi meninggal dunia jatuh helikopter. Isterinya dan mak mentuanya berebut harta, tuntut harta berjumlah 2 bilion ringgit. Rakyat, air pun tetap kerah, jalan pun tak boleh buat, sekolah pecah. Saya pergi Balai Polis Bukit Aman tingkat 2. Pecah lantai-lantai di situ. Jamban tak ada air. Kenapa? Duit tak ada. Sebab itu, mereka yang buat kajian ini mengatakan lebih 60 bilion bocor setahun. Okey, kamu bercakap pandai apa semua, apa kamu buat? Bila merintah dulu selama 22 bulan, semua orang akui Badan Antarabangsa membuat ukuran, iaitu masa kita merintah, kita ambil alih kedudukan rasuah negara kita tempat ke-61. Dalam masa setahun setengah, kedudukan rasuah turun menjadi nombor 51. Bila Lebay PAS dan UMNO memerintah sama bersatu, indeks rasuah nombor 51 naik ke nombor 62. Apa PAS buat ni? Kemudian kita lihat judi. Allah, saya ingat lagi Kak Lah berucap dalam parlimen. Apa Pakatan Harapan buat? Kerajaan Pakatan Harapan buat, Adib dibunuh. Kita tahu ada perancangan untuk membunuh pegawai-pegawai Melayu. Bila mereka berkuasa, kes Adib diam. Tengok para mugari masih tidak menutup aurat. Apa kerajaan Pakatan Harapan buat? Ini soal akhlak. Sekarang kita naik kapal terbang, semua para mugari tutup aurat. Dengan nampak biji mata ya sekarang ni. Kemudian dia hantam hal judi sampai tengok. Tengok! Tengok! Woi! Tengok! Woi PAS, ulama PAS, ustaz PAS, tengok! What are you doing? Masa BN 22 kali. Lim Guan Eng, KP, Cina, Komunis turun judi ke 8 kali. Naik Perikatan Nasional PAS merintah, naik 22 kali balik. Mana dia yang duk kuliah-kuliah di masjid tu? Kenapa tak kuliah hal ni? Bolehkah kita sokong parti yang macam ni, hadirin sekalian? Boleh ke tak? Ni kita bercakap di kubu PAS yang terkuat dalam dunia ni. Tengok. Kamu ustaz-ustaz PAS tak malu ke aku kan? Aku bukan pandai agama pun, tapi kurang-kurang kami dapat turunkan 22 kepada 8. Rasuah kami turunkan daripada 61 ke 51. Okay, you ambil exam matematik, jawab dalam masa sejam. Sejam jawab matematik.
Tiba-tiba 20 minit cikgu tarik kertas soalan itu. Dia pun tengok, kamu tak lulus. Jawab patut sejam. 20 minit dia ambil kertas periksa. Mana boleh? Kita merentas patut 5 tahun. 22 bulan mereka rampas. Kemudian mereka kata kita kerajaan gagal. Ini bangang punya hadirin sekalian. Betul kita lihat hadirin sekalian. Banyaklah perkara-perkara yang saya sebut ini. Yang tuan-tuan kena tinggalkanlah hati lama tu. Oh, tak ada lain. DAP jadi wirid. Pakatan Harapan DAP. Hudud pun dia tak peduli, 355 pun dia tak peduli dah. Hudud kan 355 tak dengar gila. DAP. Apa kerja ni? Dia tak bagi cadangan macam nak baik ke ekonomi. Apa cadangan nak menyelamatkan Malaysia? DAP. Ni kerja dia. Kemudian lah ni pula ceramah di pasar pagi tu. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia akan izinkan lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Hampa tak takut dosa langsung ke? Kepiah putih atas kepala. Cakap pakai bedal-bedal begitu ya. Hadirin sekalian. Sebab itu sekarang ni di Pulau Pinang isu tu tak laku. Orang lihat bagaimana di Pulau Pinang mereka jaga wang rakyat. Tidak tireh. Ini laporan audit negara bukan kita. Pulau Pinang azan 2 kali. Jamal Abdillah minta maaf. Dia kata tak ada azan. Terima kasih Jamal Abdillah. Kamu lebih baik daripada orang PAS. Bila dia tahu sebenarnya boleh azan, dia pun tarik balik tuduhan dia. Penyanyi pun reti, yang hampa lebay ni tak reti kenapa. Kemudian duit dijaga. Akhirnya Pulau Pinang hadirin sekalian boleh buat lebuh raya. Daripada bandar Tanjung ke balik pulau. Duit kerajaan negeri. Berapa? 270 juta. Kenapa? Karena jimat dan tak tireh. Dan sekarang segala bentuk bantuan sekolah agama masjid berjalan. Sebab itu di Pulau Pinang, PAS dan UMNO hidup segan, mati tak mau. Di negeri lain ni tak boleh DAP. Padahal kita tahu bahawa ayat keroh pun kerana DAP. Jalan sesak kerana DAP. Ayat keroh tak apa. Ambak manis ayat Sungai Kelantan boleh jadi esko. Kada amat jadi esko. Mana Sungai Kelantan ya? Oh, ini katanya seolah-olah tak mau buat berusaha sebab kita dah ada kerjaan. Kebetulan menteri ini pula daripada Kelantan, ahli Parlimen Kementerian, menteri jaga air. Betul ke tak? Tak boleh kami minta peruntukan kerajaan persekutuan untuk selesaikan masalah air di Kelantan ini. Tapi menteri itu saya tak heranlah. Dia ni saya anggap dia tak erti apa. Pergi jumpa Arul Kanda bagi taklimat hal YNDB. Dia pun kata kami berpuas hati terhadap penerangan tersebut. Sedangkan YNDB skandal rasuah yang terbesar dalam dunia. Saya benar saya tak tahu, saya cakap saya tak tahu. Hal ekonomi, statistik saya tak pandai. Kalau saya nak pergi mesyuarat, saya bawa orang yang pandai duduk sebelah. Mereka cakap apa saya tanya. Macam juga jadi Menteri Pertahanan. Pegawai saya tu dalam mesyuarat antarabangsa duduk tepi telinga. Bila orang tanya Malaysia ada berapa kapal ke apa semua, saya tak ada telinga, dia beritahu. Bukan saya hafal semua. Artinya penasihat kita duduk sebelah. Supaya kita berbincang dengan Thailand, dengan Australia, dengan New Zealand, dengan Amerika, dengan Britain, dengan China. Yang saya hadir semua dalam mesyuarat Menteri Pertahanan negeri-negeri utama ni. Siapa dia? Pegawai-pegawai kanan. Ada lelaki, ada perempuan. Yang sentiasa memberi panduan kepada kita. Supaya jangan silap. Kalau nak mesyuarat 10 pagi. Lepas subuh mereka brief. Di pejabat Kementerian Pertahanan mereka brief sekali. Esok lepas subuh nak pergi mesyuarat, brief lagi sekali. Kod-kod saya silap bercakap nanti di sudut angka. Ini kita belajar tempat yang kita tak kerti. Tuan Ibrahim, dia dengar Rukanda, saya berpuas hati.
Aku kata, apa Mitra ni? Bodoh jangan tunjuk ke orang. Sekarang semua orang tahu dia bodoh. Betul ke tak? Bawalah ahli accountant seorang dan taklimat itu. Bila Arukan nak bagi taklimat, tanyalah dia. Explanation dia ni betul kah? Ni dia pingan siapa? Tak tahu. Dia pingan ustaz mana? Begitu tak tahu lah. Sama-sama bodoh. Jadi, balik pakai kata gitulah. Pakai kata puas hati. Skenario rasuah yang terbesar dalam dunia. Baiklah dari sekalian, tak mau cakap banyak dah. Kerja kuat, menangkan parlimen Pangkalan Cepa boleh? Tentera yang akan mengundi 15 hari bulan ni, ingat, wang kamu disakau oleh pemimpin-pemimpin politik. Ingat, duit perlu untuk mempertahankan negara. Sekarang bagaimana semangat angkatan tentera kita bila perekonomian jadi begitu dibuat oleh negara kita terhadap mereka. Saya amat sedih. Sebab kita tahu kita berada di sini aman tentram. Kenapa? Pasukan tentera nu jaga Laut Cina Selatan, jaga apa ni, laut antara Sabah dan Filipina, jaga Selat Melaka. 3 bulan tak balik tentera laut kita beroperasi. Tentera darat di sempadan menjaga keselamatan. Kita hidup senang di sini karena keselamatan negara terjamin. Tiba-tiba duit mereka pun orang politik sapu. Bolehkah kerajaan ini yang kita sokong? Tentera yang mengundi 15 ingat. Kalau kamu sokong lagi, duit kamu dia tak peduli, dia akan sapu. Bukan kapal tak siap, kapal terbang nanti pun semualah. Puak-puak sakau ni dia tak kira. Bagi mereka, kamilah penyamun di dalam ini negeri. Tu kerja mereka. Ingat hadirin sekalian, hilang 60 bilion 1 tahun. Wakil tentera ada hadir malam ni, ingat betul-betul. Kita bina semula negara kita. Kita hormat dan terus memberi keyakinan dan kebaikan kepada golongan veteran. Setuju? Dan kita selamatkan wang negara kita. Biar 5 tahun kami memerintah. Lihat Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri bagaimana. Kalaulah kami juga melakukan rasuah seperti mereka, 5 tahun lagi tolak Pakatan Harapan ke Laut Cina Selatan. Boleh? Ini cara negara maju. Kamu menyeleweng, out you go. Di sini kamu curi lagi banyak, bosku. Ini apa punya bangsa ni? Lagi curi banyak, bosku. Masya Allah. Hentilah sendiwara ini. Seluruh dunia meluat kepada kita sekarang. Meluat pada orang politik. Sebab itu kita bina semula. Biar politik ini bermaruah. Dan rakyat diberi hak untuk mengundi. Setiap 5 tahun sekali memilih kerajaan yang mereka mau. Boleh? Kita? 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 Pakatan? 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 Terima kasih. InsyaAllah beberapa parlimen akan menang pada 19 hari bulan nanti untuk kita mengambil alih pentadbiran Putrajaya. Terima kasih. Terima kasih kepada